jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita ingat buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Ini surah Jadi insyaAllah Ustaz surah nak angle. Razak akan memperdengarkan kepada kita bacaan surah At-Taubah ayat 107 hingga 111 secara braille, yang mana tuan-tuan boleh lihat di paparan skrin ketika ini merupakan Al-Quran cetakan braille, yang mana Ustaz Razak akan menggunakan teks braille untuk membacakan ayat surah At-Taubah insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حرم الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين
لا يزال بنيانهم الذي بانوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan katsiran, ucapkan kepada Fadil Ustaz Muhammad Kalam Azad atas bacaan Al-Quran secara braille yang telah diperdengarkan sebentar tadi. Untuk teman-teman, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz Azad ketika ini berkhidmat sebagai penolong pengarah kanan di bahagian penerbitan di JAKIM, yang mana ketika ini di antara tugas-tugas Ustaz Azad adalah menterjemahkan tulisan bacaan-bacaan khususnya di dalam pengajian Islam ke tulisan braille yang akan dimanfaatkan oleh golongan kurang upaya dari segi penglihatan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga usaha Ustaz Azad untuk membolehkan orang-orang kurang upaya dari segi penglihatan dapat mendalami ilmu-ilmu agama khususnya di dalam bidang menggunakan tulisan braille ini. Di antaranya adalah melibatkan usaha Ustaz Azad ketika ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah sebelum mana kita beralih ke program utama kita pada malam ini, iaitu kuliah Maghrib Khas bersama dengan berbahagia Datuk Dr. Muhammad Ishaq. Jadi izinkan untuk saya memperkenalkan penceramah jemputan kita pada malam ini, walaupun beliau cukup tidak sangat, tetapi kita sedikitnya kita mengenali siapakah penceramah kita pada malam ini, iaitu Profesor Makya Datuk Dr. Muhammad Ishaq Arif, berlatar belakangkan pendidikan memperoleh diploma syariah daripada Kolej Harudin dari Damascus, Syria. Seterusnya melanjutkan ijazah sarjana muda di syariah daripada Universiti Al-Azhar Mesir, dan kemudian melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk memperoleh ijazah sarjana iaitu master di fiqh politik, dan seterusnya memperoleh ijazah doktor falsafah ataupun PhD khususan di dalam penentuan hukum juga daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM. Dan ketika ini ia berbahagia Datuk berkhidmat sebagai timbalan dekan bagi bidang hal ehwal jaringan industri dan masyarakat di UKM ketika ini. Jadi berlatar belakangkan yang cukup hebat oleh penceramah kita pada malam ini. Dia rasanya tanpa melengahkan masa lagi, majlis ini untuk persilakan Yang Berbahagia Profesor Makya Datuk Dr. Muhammad Ishaq Arif untuk menyampaikan
kuliah maghrib khas pada malam ini. Tafadhal masyaallah. Dah. Tak lagi ya? Ya, ya. Ada apa ni? Dah. Berdiri. Tak boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia-Nya. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Dan tajuk kita pada malam ini sangat menarik, iaitu kefarduan kefarduan mencari yang halal. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Naim. Saya pun terkejut tengok dia hadir di sebelah. Nasib baik tak batal semayang hari. Terkejut menteri semayang ke tepi kot. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, itulah hebatnya masjid. Masjid ni apabila Allah Subhanahu wa taala sebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Masjid ni, orang beriman pada Allah dan hari kiamat, dia boleh hidupkan rumah Allah. Tak kira apa pangkat kamu ada pun, bila duduk dekat masjid, kita adalah sama. We are the same. Datang lambat, menteri kat belakang. Dia tak boleh tiba-tiba saya menteri tak ada depan, orang dah rakaat kedua. Tak boleh. Tetap kat belakang. Kerabat datang lambat, belakang juga. Sahabat Nabi SAW suatu ketika datang dia datang lambat, semayang kat mana? Di atas tempat letak kasut. Dia kibarus sahabat. Sampaikan tabi'in ketika itu, ya sahabat, kenapa tak ke depan? Laqad ta'akhartu an maji'i ila salat. Aku lambat datang masjid. Bila aku lambat duduk belakang. Tapi nak bagi tahu, itulah masjid. Bila masjid kita dapat hidupkan tanpa melihat kepada pangkat, tanpa melihat kepada kita punya darajat, tanpa melihat kepada siapa kita dapat hidup sama-sama, kita akan dapat jadikan masjid itu sebagaimana yang Nabi lakukan di Madinah Al-Munawwarah, di Quba, di Masjid Nabawi. Apabila berada dalam masjid, kita tidak ada pegangan masing-masing. Semuanya nak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak kira apa latar belakang pun, pegangan, kefahaman, semua letak kat luar. Bila duduk dalam, kita adalah sama. Itu sebabnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila sebut mengenai halal, mencari yang halal itu satu tanggungjawab. Tambah-tambah kita berada di zaman fitnah. Saya banyak terlibat dengan JAKIM, dengan jabatan-jabatan agama Islam, dengan jabatan-jabatan mufti. Kita buat kajian-kajian yang baharu. Tambahan pula saya terlibat dengan fik dan sains. Tuan-tuan, kadang-kadang tak terfikir di otak saya apa orang sains buat, sehingga kita kena fikirkan sesuatu. Dulu fatwa telah bincang tentang apa? Tentang rahim tumpang. Pernah dengar tak? Hukum rahim tumpang tu.
Orang perempuan tak boleh mengandung, tapi dia nak lahirkan anak, dia buat macam persemenyawaan di luar. Itu ada fatwa jelas. Okeylah pakai rahim yang sama. Baru ni dengan doktor pakar perubatan dekat HUKM, kita tengah bincang nak buat penyelidikan. Tiba-tiba dia tanya saya, Ustaz, kena buat satu kajian baru, Ustaz. Apa dia? Sekarang ni dah ada dalam proses menghasilkan rahim palsu, sintetik rahim. Bila letak dalam perut tu perempuan tu, dekat rahim tu, dia kata rahim perempuan tu rosak, tukar, letak rahim baru, macam mana, boleh ke tak boleh? Pula dah. Itu tanya mufti-mufti pun, dia orang kata, oh itu memang kena kaji baru, kena bincang balik lah. Sebab apa? Sebab nak nasab macam mana. Tapi tuan-tuan, itulah teknologi. Israel, macam saya katakan sebelum ni, telah telah berjaya menghasilkan daging kultur. Kita duk bergaduh ni, nak pakai songkok ke pakai kopiah. Israel buat apa? Buat daging kultur, tak payah sembelih. Tak ada daging sembelih ni. Lepas ni tak payah sembelih. Beli je kat mamal. Nak daging apa? Wahyu. Tai keluar dekat mamal, keluar dekat kilang, berapa banyak nak. Tak payah, hanya sekali ambil sel saja. Ni dipanggil daging kultur. Alhamdulillah, kajian saya tu dapat lebih kurang 150,000 kajian. 50,000 daripada JAKIM, baki daripada KPT. Dan ia telah difatwakan di wilayah persekutuan haram kalau tidak mengikut landas-landas yang betul. Free serum dia panggil. Kalau ada serum ni gunakan darah lah. Kalau tak ada serum, okey. Tapi buat masa ni tak ada lagi yang tak ada serum. Tuan-tuan, orang bukan Islam, dia fikir yang penting aku jual. Israel yang penting aku dapat meningkatkan ekonomi. Sekarang ni di Singapura dah jual. Tapi menarik tuan-tuan, bila kita buat kajian. Tapi tuan-tuan percayalah, mufti-mufti nak tentukan hukum, dia bukan boleh tentu hukum macam orang tentukan hukum dalam Facebook dan Instagram. Oh, dalam Instagram tuan-tuan, petang ni halal, esok haram. Tak boleh. Mufti dia akan bincang sampai lumat, kemudian dia akan muzakarah dengan ahli-ahli yang lain. Tuan-tuan, itu sebabnya tanggungjawab kita cari yang halal supaya kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Wahai manusia, makanlah makanan daripada sumber-sumber yang halal dan jangan ikut perkara-perkara yang haram. Bila kamu ikut yang haram, kamu seakan-akan ikut apa? Kamu ikut apa yang dibawa oleh syaitan. Sekarang ni tuan-tuan, kita pun jadi confused dah zaman sekarang. Kita nak makan yang mana? Kita nak ambil yang mana? Tengok dekat luar negara halal, dekat Malaysia haram. Macam mana nak buat? Itu sebabnya kena rujuk kepada mufti setempat. Kayaknya baru ni ada orang tanya saya, dia pergi Morocco. Dia pergi Morocco. Bila pergi kat Morocco, dia orang jumpa dekat hotel 5 bintang makan. Morocco kan orang Arab. Dia makan seafood babi. Wow, bapak besar. Dia hantar WhatsApp saya daripada Morocco. Dia kata, Ustaz, kawan-kawan saya Arab semua kata halal, Ustaz. Saya dan makan satu, nak makan kedua baru teringat kat Ustaz. Dia baru ingat saya lepas makan satu dah. Lepas tu dia WhatsApp, dia hantar gambar. Dia kata, Ustaz, boleh ke makan ni seafood babi? Sebab kawan-kawan Arab saya kata, dia bukan babi, dia seafood halal. Kami tak pernah sebut dia babi. Dia orang ni dia terjemah macam mana lah kat kawan-kawan Arab tu kan. Apa nama seafood babi ni kan. Seafood babi ni kat Malaysia je, babi pun confused. Kenapa aku dikaitkan dengan seafood? Kita ni macam-macam tuan-tuan. Cina buta. Kawan saya orang Cina, dia kata, kenapa Cina buta ada dalam itu kahwin Islam? Kami tak pernah kahwin sama cara Islam, tapi kenapa ada Cina buta? Dia kaitkan. Itu saya kena tanya orang lama lah. Seafood babi, lagi apa lagi?
Macam-macam semua yang siput-siput memang tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tapi dalam mazhab Maliki semuanya harus. Tapi makruh. Di Morocco mazhab Maliki boleh makan. Tapi kita mazhab Syafi'i. Bila kita pergi luar negara tetap mazhab Syafi'i. Maka tak makanlah. Saya yang tahu 4 mazhab, kat UC mengajar 4 mazhab. Pergi Korea tetap saya tak makan. Saya balik pada mazhab Syafi'i juga. Saya pergi Morocco tetap pegang dengan mazhab Syafi'i. Kawan-kawan saya ramai kot, profesor dekat Morocco, dia orang makan, saya tak makan. Dia kata asal setiap makanan itu harus. Jadi kenapa risau? Zaman Nabi tak ada ni siput ni, maka hukumnya harus. Tapi saya berpegang setiap hawa misyar, binatang-binatang yang melata atas lantai, atas tanah itu dikira sebagai binatang yang kotor. Kita makanlah dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu sebabnya kita ni kadang-kadang jadi confused sebab apa? Ilmu. Macam mana nak elak daripada kita ni buat benda yang salah? Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Nah, sekarang ni macam mana kita nak dapat yang halal? Kita nak pastikan kita dapat yang makanan-makanan yang selamat, ataupun buat kerja mencari pendapatan yang halal. Tuan-tuan, tak dapat tidak, kita perlu musahabatul ulama. Kena selalu duduk dengan para ulama dan fahami ilmu-ilmu agama. Menerusi mana? Masjid. Tak dengan masjid, kita tengoklah program-program agama yang ada. Macam video-video. Kadang-kadang bila saya perhati, saya suka perhati dekat video dekat Facebook dan Instagram. Bila orang letak ceramah-ceramah, orang tak dengar sangat. Tapi bila orang cakap tentang artis nak bercerai, 500,000 views. Pelik saya. Ustaz tu ceramah, adalah 200 view. Kadang sedih, ya Allah, kenapa 200 orang? Tak ada ke nak tengok? Sebab apa? Sebab kita tak minat pada agama. Macam mana kita nak tahu Yahudi? Yahudi ilmu dulu. Mereka kaji banyak, termasuk kita punya kajian-kajian agama kita. Dia tahu orang Islam tak boleh makan khinzir. Dia buat benda-benda yang asalnya daripada khinzir. Dia buat dengan cara-cara yang berbagai. Tak boleh makan lemak, tak boleh makan daging. Dia akan fikir kita guna DNA, kita guna plasma. Dia kajilah. Tu Yahudi ni dia buat kajian, tuan-tuan perempuan. Dia tak duduk diam. Daripada dulu lagi nak jatuhkan kerajaan Osmaniyah 400 tahun, seperti mana disebut oleh Muhammad Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dengan juga Abu Hasan An-Nadawi. 400 tahun, daripada 1500 Masihi sampai 1900 lebih. Dia fikir macam mana nak jatuhkan orang Islam. Akhirnya dia berjaya jatuh. Tengok, Yahudi dia penuh dengan ilmu. Sebab saya setuju apabila ulama-ulama kontemporari kata apa? Nak lawan Yahudi, kamu kena ada ilmu. Kalau tidak, kamu tidak akan berjaya. Nombor 2, kamu kena bersatu padu, tak boleh bergaduh. Fatafshadu wa tazhaba rihukum. Kekuatan kamu akan lemah. Macam mana nak lawan? Kita tak kuat. Tengok Palestin, macam mana nak merdekakan Palestin kalau kita orang Arab, orang Islam, kita pun tak bersatu padu. Syria sampai hari ni tak selesai. Syria ni tuan-tuan, tempat saya dibesarkan. 12 tahun belajar kat sana. Saya punya harapan satu hari nanti aku balik ke Malaysia, aku nak bawa jemaah pergi ke Syria, tengok tempat-tempat yang indah di Syria. Pertama, ada kubur-kubur para nabi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria ada kat situ. Kedua, para sahabat. Zaman Ta'un Amwas, ramai sahabat meninggal, termasuk Bilal bin Rabah. Sekarang ni tempat-tempat tu habis semua, hancur di bom ni. Kubur Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Khattab, habis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis, hancur. Jiran dia Khalid bin Walid pun hancur. Bukan saja kubur hancur, bangunan hancur, kena bom. Oleh siapa? Hafiz Asad, Bashar Asad. Pergaduhan antara orang Islam dengan orang Islam. Sekarang ni apa yang kita dapat? Negara tu nak bangun, seperti mana profesor daripada UKM, dia buat kajian, memerlukan 30 tahun nak bangun balik macam zaman saya duduk kat sana. Bayangkan tuan-tuan, tu yang kita kena bangunkan balik. Tuan-tuan puan, kenapa Islam sangat menekankan agar kita ini mencari yang halal? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat.
halal itu jelas, haram itu jelas, di antaranya ada benda yang syubhah. Kenapa Allah suruh jagakan benda ni? Ada 3 sebab. Pertama, bila kita mencari yang halal, kita mencari rezeki yang halal, al-iktisab yumakkinuhu min ada'il fara'id bi quwwati badani. Bila kamu mencari rezeki yang halal, pendapatan kamu halal, kamu akan dapat melaksanakan tanggungjawab yang Allah suruh dengan tenang dan aman. Kenapa? Contoh, tuan-tuan sekarang ni bekerja kuat. Tuan-tuan bekerja cari rezeki. Ada orang berjual nasi lemak, kan? Tengok, ya Allah, kesiannya. Nak tahu ni sekarang ni musim hujan, tuan-tuan. Tuan-tuan lalulah time petang-petang orang jual kuih, orang jual goreng pisang. Masa tu hujan lebat, tuan-tuan tengok keluar air mata kita, tuan-tuan. Kita alhamdulillah gaji tetap, bulan-bulan masuk duit. Tapi orang dekat tepi tu hujan, air masuk dekat takungan dekat tempat goreng. Tutup, tak boleh goreng. Yang dah goreng kena air, siapa nak beli? Nampak tak? Bersyukur kita hari ini, alhamdulillah Allah bagi rezeki, gaji tetap, buatlah kerja betul-betul. Hargai kerja yang kita dapat. Kita dah duduk kat Putrajaya, bersyukur sebab ada orang lebih susah daripada kita. Itu sebabnya bila kita ada rezeki yang halal, duit gaji masuk, apa kita boleh buat? Kita boleh keluar zakat. Bila kita keluar zakat, tu dia kata al-iktisabu minal halal yumakkinuhu min ada'il fara'id. Bila kau dapat rezeki yang halal, kau boleh bayar zakat dalam keadaan tenang. Kenapa saya sebut ni? Sebab ada orang dia jual vape. Vape telah difatwakan di peringkat, bukan difatwakan, tetapi telah difatwakan di negeri Selangor haram. Di peringkat kebangsaan telah dicadangkan hukum pengharaman kepada mufti-mufti seluruh negara. Wilayah haramkan, Selangor haramkan. Bila haram, banyak sebab lah. Sebab KKM dah buat kajian, ia tak bagus untuk kesihatan. Tuan-tuan perempuan, kalau vape tu haram, rokok lagilah haram. Tak payah sembang lah. Bahkan Yahudi lagi buat. Berapa kali dah viral saya punya ceramah tentang rokok Yahudi punya ni. Kita duk sibuk kopi je, ayam. No, rokok elok-elok je kan. Sambil-sambil haram. Aku benci betul Yahudi. Dia hisap orang benda. Oh, kata ni, Ustaz, ini rokok ni bukan Yahudi punya, ini Malaysia punya. Dia akan kona juga macam mana, tuan-tuan, nak bagi benda tu halal. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang jual vape tak boleh keluar zakat. Baru ni ada seorang penjual vape Malaysia. Dia nak keluar zakat lebih kurang 500,000. Sebab dia kena cukai 500,000. Cukai dia 500,000. Dia kata, Ustaz, saya nak bayar zakat, boleh tak? Saya kata, kalau dah difatwakan haram, tak boleh lah. Benda tu haram. Tadi pun beberapa orang mufti tanya, di negeri ni haram ke? Haram. So bila haram, tak boleh. Boleh bayar zakat? Tak boleh. Sebab duit tu haram. Jadi duit tu apa layaknya? Bina jamban lah. Kalau bina jamban, penuh jamban kat Malaysia ni. Jadi duit-duit itu digunakan untuk apa? Untuk kegunaan awam. Tapi zakat tak boleh potong, tak boleh pakai. Nak buat rumah ibadat tak boleh. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, ada orang kita dia fikir macam mana nak keluar zakat sedangkan pendapatan dia daripada sumber yang halal. Kan susah tu. Cuba kita cari yang halal. Bila cari yang halal, confirm kita boleh keluar zakat. Confirm. Keluar 10,000 kita happy. Keluar 20,000 kita happy. Sebab apa? Duit tu akan dimanfaatkan oleh orang lain. Tuan-tuan, percayalah, jangan kedekut untuk keluar zakat daripada pendapatan kita tu. Allah ni dia bagi balik kepada kita. In tunfaq yunfaq alaik. Bila kau bagi, Allah bagi balik. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, saya nak guna dululah duit zakat ni. Sebab apa? Sebab saya nak rolling tu. Tak boleh bang, zakat tak boleh rolling. Sebab itu hak fakir miskin. Cuba kat Malaysia, bulan masuk je bulan 1 dah, zakat yang tahun lepas dah tutup dah, tak boleh bayar. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab tak dikira untuk orang fakir miskin. Di Selangor 1 bilion. Keluar bagi kepada fakir miskin 1.7 bilion. Nampak tak? Di wilayah persekutuan 900 juta.
900 juta lebih, tak sampai 1 bilion. Tapi ramai yang dapat manfaat. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan sekarang ni tengah tengok saya. Siapa saya ni? Asalnya daripada penerima zakat. Saya penerima zakat negeri Selangor. Saya tak malu nak bagi tahu. Nak bagi tahu saya, alhamdulillah, saya dapat zakat negeri Selangor daripada saya mula-mula datang Syria sampailah saya habis BA dekat Mesir. Datuk Dr. Anha OP, salah seorang daripada yang duduk kat negeri Selangor yang terlibat juga dengan zakat Selangor. Tuan-tuan, nak bagi tahu berapa banyak pahala kepada orang yang bayar zakat. Hari ni saya berceramah, hari ni saya mengajar, hari ni saya tolong anak-anak bangsa saya kat UKM belajar universiti sampai berjaya. Pahala tu sampai kepada kita yang memberi. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan kita mengharap daripada orang saja. Kita kena fikir macam mana nak bagi balik. Nak bagi balik dengan apa? Dengan duit zakat. Itu sebab bila masuk dalam khutbah dalam sebuah negeri, yang patut bayar zakat orang Islam ni 1.3 juta yang patut bayar zakat, tetapi yang bayar hanya 300,000 sahaja. 1 juta orang tak bayar. Itu sebabnya keberkatan Allah tarik. Itu sebab kena beringat, keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala tu Allah akan tarik bila kamu makan duit orang, kamu bekerja dengan sumber-sumber yang haram, kamu dapat duit daripada sumber yang haram, kamu menipu dan sebagainya, maka Allah akan tarik rezeki kamu. Itu yang pertama. Bila kamu ada rezeki yang halal, kamu boleh menginfak dan bagi kepada orang lain. Kita ada duit, ada kerja, kita kuat, boleh bagi anak-anak kita makan, kita boleh bagi keluarga kita makan, bagi nafkah pada mak bapak, kepada isteri dan sebagainya. Nombor 2, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apabila kamu mendapat rezeki yang halal, al-kasbu annal kasbal halal wasilatat taufiq bainal khairi wad dunya wal akhirah. Bila kamu mencari rezeki yang halal, Allah bagi keberkatan pada kita. Bila Allah bagi keberkatan, dunia kamu dapat, akhirat kamu dapat. Itu sebab hari ni tuan-tuan, ada orang dia cakap saya, dia kata, Ustaz, bekerja ni dunia belaka, gaji dunia, akhirat tak dapat lagi. Itu sebab Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu balik pada niat. Siapa pekerjaan yang tak dapat pahala? Ni cameraman, dia buat cameraman, dia niat apa? Niat nak tunjuk dia punya kamera, tak dapat apa lah. Tapi bila dia rakam, dia kata, Ustaz, saya rakam ni, saya tak ambil duit 1 sen kat masjid, tapi saya nak sebarkan dalam Facebook dan Instagram dan TikTok, maka dia dapat pahala. Tiba-tiba sebab view dia ramai, TikTok bayar kat dia, Facebook bayar kat dia, boleh tak dia ambil? Boleh tak boleh? Dah confused. Boleh lah, sebab dia bekerja, kebetulan orang bayar, okey ambil lah. Facebook berapa banyak? Berapa banyak orang dapat? Tak ada masalah. Ustaz Azhar, Ustaz Wadi, ramai lagi dapat je duit daripada daripada pihak-pihak yang Facebook tu. Saya tahu lah, sebab kalau kita daftar dapat, cuma kita nak ambil atau tak je. Ambil lah, orang bagi. Tak salah bila kamu bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, Ustaz, yang dapat pahala, yang dapat akhirat ni hanya orang yang jadi imam je. Imam dapat pahala juga, dapat gaji juga. Imam pun kena dapat gaji. Saya kat UKM tuan-tuan, cari kerja untuk 700 orang pelajar setiap tahun di UKM. Tu kerja saya tu. Sebab setiap tahun, akhir tahun ni, Kementerian Pengajian Tinggi akan minta data daripada setiap fakulti, sekurang-kurangnya 96% tak boleh kurang, kena dapat kerja. Tu kerja saya. Bang, bukan senang nak dapat kerja, bang. Kalau kerajaan kena menunggu, kena masuk SPA apa semua tu. Yang paling mudah bisnes. Nombor 2, kerja dengan syarikat-syarikat. So saya kena berhubung dengan syarikat-syarikat ni. Nombor 3, mengajar Al-Quran. Kalau pengajian Islam, mengajar Quran, itu pun boleh dapat duit. Ada orang tanya, Ustaz, boleh ke mengajar Quran ambil duit? Tak, apa yang tak boleh ni? Boleh, sebab dia bekerja mengajar Al-Quran masa tu. Sama je mengajar Quran. Mengajar matematik dapat duit tak?
Anak saya SPM sekarang ni. Satu subjek, satu malam RM50. Satu malam, 1 jam RM50. Satu subjek, kalau 2 subjek dah 100. Adakah saya kata cikgu tu tidak fikir dunia? Tak fikir akhirat? Tak, itu hak dia. Masa dia datang daripada Kajang. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. Saya cukup suka bila ada orang cakap, "Ustaz, saya nak anak murid Ustaz mengajar Quran dekat rumah saya." Oh, saya suka tu. Sebab saya anak murid saya akan dapat pendapatan kat situ. Baru ni orang Putrajaya, dia telefon, dia kata, "Ustaz, nak anak murid Ustaz seorang mengajar Quran rumah saya, anak saya ada 3 orang." Boleh, bagus sangat tu, insya-Allah. Kita pun. Lepas tu dia pun cakap lah, dia kata mengajar seminggu 3 kali. 3 kali. Anak 3 orang. Tengok akad tu jelas tu. Masa 6 sampai 7. Beres, saya kata. Saya akan cari yang terbaik. Balik UKM, saya pun terus tanya daripada ramai-ramai tu, ramai yang angkat, ada 4 orang yang 3 orang saya dapat, saya pun temu duga seorang dapat yang terbaik. Bila dapat yang terbaik, tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, saya pun hantar lah, dia kata, "Awak boleh pergi tak?" "Boleh." "Kalau hujan macam mana?" Ada dia akan naik kereta kawan dia lah. Dia ada motor. Tuan-tuan tahu, dia mengajar. Akhir bulan, saya pun tanya dia. Kita tanyalah anak murid kita. Saya sebut nama tak betul lah ni, nama Mat. Macam mana Mat? Okey tak mengajar Quran tu? Kita sebagai guru ni tuan-tuan, kita tengok muka pun kita tahu dah dia tak happy. Alhamdulillah Ustaz. Okey. Mat, cakap betul-betul Mat, kau mengajar okey tak? Okey. Okey Ustaz, okey, alhamdulillah. Saya kata, "Mat, kau berapa gaji kau dapat? Gaji dibayar tak?" Alhamdulillah pun bukan daripada hati, kat lidah kan. Alhamdulillah. "Mat, kau cakap betul. Berapa dibayar Mat?" Alhamdulillah. Kau mengajar berapa jam?" Tak lama Ustaz. Pukul 6 sampai 7.45. Hai. Hari tu dia kata sampai pukul 7. Kenapa 7.45? Sebab bapak dia suruh tunggu dia balik. Mak bapak pun mengaji juga. Bagus kan? Lepas tu sembahyang maghrib kat rumah dia berjemaah, semua satu family, balik. Makan pun tak ada. Saya kata, "Berapa dia bayar gaji kamu?" Sebab saya nak bagi tahu dia, ini termasuk GE tau. Untuk saya laporkan dekat kementerian. Tuan-tuan rasa berapa? Berapa tuan? Agak-agak. Ni Putrajaya berapa? 50. Wow. Hebat. 3 hari mengajar, 3 jam, sejam setengah satu kali kita datang. Daripada Bangi ke Putrajaya 50. Alhamdulillah. Berapa? 100. Haji Bodi 150. Tak payah tanya. Orang rasa memang rate orang Putrajaya kot. 50 ringgit. Bang, 50, minyak dia pun tak lepas. Apa istimewanya orang mengajar matematik, mengajar sains dengan mengajar Quran? Sedangkan Nabi kata, "Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih." Ini mengajar Quran. Daripada Quran anak kau akan pandai, jadi berakhlak. Takkan 50. Tengoklah harga pasaran. Sekurang-kurangnya 200 pun lepas lah anak murid saya nak bayar duit makan dia, duit minyak dia. Kadang-kadang dia pinjam, kalau hujan pinjam duit kereta kawan dia. Nak bubuh minyak pun takkan bubuh RM5 bang. Apa yang naiknya? Bang, kadang-kadang kita ni kena bila tu buat. Bila kamu ada rezeki yang halal, kamu boleh infak. Boleh bagi balik kepada anak murid kita, kepada anak-anak bangsa kita. Sebab anak kita bekerja bang. Tak percaya kau tengok nanti anak kamu masuk universiti. Keluar universiti nak bekerja, mereka mulakan dengan kerja-kerja macam ni. Mengajar, tambahan dekat rumah. Kalau anak kita tak dibayar, apa perasaan seorang bapa? Anak kita tak dibayar, dia pergi jauh-jauh, bawa motor. Mak cukup risau anak bawa motor. Betul tak? Putrajaya ke UKM tu jauh. Saya naik kereta pun 20 minit. Lepas tu macam-macam kereta. Bayangkan kalau dibayar 50 dengan takaful entah mungkin ada ke tidak, macam mana keadaan dia? Itu sebabnya Islam suruh kita kaya.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai ke satu martabat yang tinggi sehingga kamu infak apa yang kamu sayang. Termasuk duit kita. Saya buat benda yang sama. Saya bukan suruh orang buat, saya pun buat. Sebab saya ambil pelajar-pelajar yang cemerlang, mengajar anak saya kat rumah. Satu subjek RM50 satu malam. Saya kata, ni adakah harga yang biasa semua tuition buat? Ya. Bayarlah. Sebab nak tolong anak kita pandai matematik, pandai sains, pandai kimia, pandai fizik. Jadi dah berapa dah? Sebulan. Tuan-tuan kira tak masuk lagi yang pergi ke tempat tuition. Buruk-buruk habis RM1,000. Tapi tuan-tuan, kenapa kita tak berkira? Sebab kita ada rezeki. Sebab kita pun sama, cari rezeki sebanyak mungkin, sebab rezeki itu untuk akhirat. Bisnes betul-betul, jangan main-main. Sebab itu saya selalu kata, minta CJ Halal Malaysia. Orang Islam kita tak nak minta CJ Halal Malaysia. Oh, payah lah Ustaz. Bang, kalau payah, kenapa orang bukan Islam boleh dapat? Saya pernah Halal Malaysia. Saya kata, kenapa orang Islam bila masuk dia, syarikat bukan bumi Islam, bukan bumi putera. Syarikat bukan bumi putera. Mereka ikut prosedur dapat. Mereka ikut prosedur. Jakim kata kena ada macam ni, dia buat. Lantai tak boleh kotor, dia buat. Kedai dia punya tong sampah kena tutup, dia buat. Kenapa kita tak buat? Orang Islam tak. Beli ayam mesti daripada sumber yang halal. Contoh, saya nak buka kedai tom yum, nak dapat si halal. Ayam saya beli tu, daging saya beli mesti daripada rumah penyembelihan yang ada si halal. Dia mesti berturut-turut. Macam kita ambil hadis lah, mu'an-anun ka'an sa'idin an karam. Mesti dari semua halal belaka. Kalau daripada luar negara, semua kena ada sijil halal, kena documented, baru dapat sijil halal. Kalau kita kata payah, orang bukan Islam boleh dapat. Kalau 300 permohonan, 200 bukan bumi putera, semua dapat. Sebab apa dapat? Sebab mereka komit. Kita main-main. Tu sebab saya selalu pesan, minta. Tambahan pula kita ada halal mikro orang Islam. Halal mikro. Buat apa tahu? Dekat apa? Macam kita buat makanan dekat rumah kan, buat sambal dekat rumah, boleh dapat halal mikro setahun. Tengok, Jakim mudah kan. Siapa kata susah? Buat kat rumah, tapi dia kena dalam satu bilik. Dalam bilik tu tak boleh masuk kucing, tak boleh masuk binatang peternakan kita. Dia mesti bilik tu untuk apa? Untuk ni dah orang kata apa? Untuk sambal. Kalau buat sambal je lah. Jangan pula ada sidai baju kat situ. Tuan-tuan tak tahu, saya panel halal lebih 10 tahun tuan-tuan. Kadang-kadang bila tengok dia kena tangkap tu, gambar kena tindakan oleh KKM. Sebab apa tahu? Bawah ni tempat masak kari, atas tu sidai baju. Elok masa datang tu dia ambil gambar sidai baju singlet. Itu yang tak belik. Makan-makan dia tengok suara dalam hilang. Mana suara dalam? Satu dah masuk dalam bang. Kita tak tahu. Tu sebabnya penting pengawasan halal kat Malaysia. Tu sebab Jepun terima sijil halal Malaysia. Sangat. Dia panggil highly recommended kalau di Jepun. Saya pergi Korea mesyuarat. Oh, dia kata Malaysia punya sijil halal paling tinggi. Sebab apa? Kita jaga. Tapi tuan-tuan, minta. Ni saya bagi tahu kepada kedai-kedai mamak. Sebab saya ada kawan-kawan ramai toke-toke mamak ni tuan. Diorang ni dulu bayar zakat luar daripada Malaysia. Bila saya kena kepala, itu nak apa-apa kena kepala. Saya pegang dia. Saya kata, dia orang ni bayar zakat banyak. Bukan sikit tu kan. Kedai mamak ni, Robi. Dia depan mamak, kedai mamak. Belakang dia ada pula buka money changer. Duit banyak lah. Dia orang bayar zakat dekat luar semua. Tak bayar kat Malaysia. Saya cakap, tak boleh, Datuk. You dapat rezeki daripada Jawi. Daripada wilayah. You kena bayar zakat kat wilayah persekutuan. You bayar dulu semua. Kalau you punya zakat you 300,000, 300 bayar dulu, you akan dapat balik wakalah. Mungkin dapat 150 150 atau 140, ikut pada negeri-negeri lah. Wakalah tu pergilah hantar kat luar negara. Hantar dekat Pakistan ke, hantar ke India ke, hantar ke Bangladesh ke, tak kisah, boleh. Tapi mulakan dengan Malaysia dulu. Sebab kamu dapat pendapatan kat sini. Kat Cipining sama juga, nasi kandar. Saya suruh diorang ni minta sijil halal. Ni ada tengah minta ni. Yang ada betul-betul sijil halal, pelita je seluruh Malaysia. Tu pun sebab apa? Sebab penasihat syariah dia Datuk Syamsuri Haji Ahmad.
Dia sangat tegas, tak ada halal tak boleh. Kau minta sampai dapat. Tu yang dapat si halal tu. Tuan-tuan puan. Sebab tu kita kena ada semangat. Kalau buat bisnes betul-betul sampai kita betul-betul berjaya. Buat sambal betul-betul. Kalau berniaga betul-betul halal. Buat tom yam betul-betul. Jangan buat tom yam rasa singgang. Tu yang masalah. Macam mana tu lah kita tolong. Tu Islam suruh tu kan. Sebab Allah pun bagi tahu, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila habis sembahyang Jumaat, bertebaranlah kamu cari rezeki. Termasuk berniaga. Berniaga, kau nak ambil untung banyak mana pun sila. Yang penting ia tidak mengganggu hak orang fakir miskin. Tuan-tuan puan, saya bagi laluan untuk azan. Lepas ni saya akan sambung satu lagi perkara yang penting untuk kita kenal apabila kita tahu kita mendapat rezeki yang halal. Wallahu a'lam. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, kita sambung satu lagi kesan-kesan daripada mendapat rezeki yang halal dan mencari rezeki yang halal. Pertama, dia memudahkan kita untuk melaksanakan segala kefarduan dan juga kewajipan yang Allah suruh. Kita nak bayar zakat mudah, bagi nafkah mudah sebab daripada rezeki yang halal. Nombor dua, daripada rezeki yang halal itu menyebabkan kita dapat dunia, dapat akhirat. Dunia kau kena kejar, akhirat kau kena kejar. Untung dunia, untung akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kamu boleh dapat. Tambah pula ayat tadi saya nak sebut sikit satu benda. Bila Allah kata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila kamu bulan Ramadan, masa orang tengah khutbah Jumaat. Saya tak tahu kat masjid ni ada Jumaat ke? Oh tak ada. Kan kalau pergi ke masjid ataupun surau-surau Jumaat, kan ada orang menjual kat luar tu kan.
Menjual tu tak salah. Boleh menjual. Dia jual, masa time Jumaat ataupun waktu Jumaat ni jual apa pun laku bang. Orang keluar pejabat tu lapar. Jadi dia nak makan. Makan. Tapi bila azan dah stop, tak boleh makan dah. Penjual tu haram jual, yang makan pun haram, tak boleh. Jadi macam mana dia orang buat? Ni berlaku dekat sebuah negeri. Sampai khatib tegur dalam khutbah, tolong tinggalkan tempat jual beli. Dia betul, dia tinggalkan tempat jual beli tu. Tak ada dah orang, dia tak menjual lah. Tuan kedai tu namakan Pak Karim. Pak Karim masuk semayang, tapi dia tinggal Kak Minah kat luar. Kak Minah ni siapa? Isteri dia. Isteri dia tolong menjual. Yang makan siapa? Jemaah masjid. Sama je lah. Ini Yahudi punya perangai. Tak boleh nak tangkap ikan pada hari Sabtu, dia tahan pukat hari Jumaat. Biar ikan masuk pada hari Sabtu, hari Ahad dia sapu. Bila Allah larang, kenapa kau ambil? Aku tak ambil hari Sabtu, hari Ahad, tapi tahan pukat hari Jumaat. Ini dipanggil helah untuk buat benda yang haram. Hukumnya haram. Ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Jadi nak berniaga macam mana? Buka sebelum Jumaat, azannya tutup. Minta maaf, tak boleh lagi dah. Tak boleh lagi dah. So buat satu amalan lepas Jumaat datang. Okey. Ataupun dia buka kedai-kedai yang ada jauh daripada masjid, time azan. Time azan, katakan akak-akak jadi tokel kat situ kan. Suami pergi semayang, kita pula jaga. Yang datang makan masa azan Jumaat tu, akak suruh keluar balik. Bang, minta maaf bang, waktu Jumaat abang keluar. Dia pun cakap, kak, saya ni orang Johor, datang sini ada mesyuarat, saya nak makan kat sini, saya memang musafir. Okey, beres, boleh masuk. Kalau dia tipu, dia yang berdosa. Tapi masalah tu kat Alam Manda tu ramai sangat orang musafir. Datuk Menteri pun senyum. Yalah, mungkin sebab dia dekat dengan hotel kan. So kita baik sangka lah, baik sangka. Tapi masalah tiap-tiap minggu muka dia je. Musafir hari Jumaat. Tuan-tuan. Itu pun kena ingat. Yang ketiga, bila kamu mencari rezeki yang halal, kamu dapat pendapatan yang halal, tahu tak apa kesannya? Dia menjaga karamatul insan minas su'al wa talab. Dia ajar kamu agar tidak meminta-minta. Tuan-tuan, minta-minta ni bukan ajaran Islam dan Nabi tak suka. Kita boleh minta, tapi dengan syarat. Ia untuk tujuan umum. Contoh, tuan-tuan minta untuk buat masjid. Ni sekarang ni masjid kita ni, surau kita ni tak cukup aircon. Kita boleh minta. Buatlah kutipan untuk aircon ni, Tuan Haji baru tukar kan seminggu kapet ni. Semua duit jemaah kan. Alhamdulillah. Maka boleh. Sebab apa kita minta untuk jemaah? Lepas ni nak minta aircon. Kebetulan menteri ada kat sebelah. Saja. Tak ada ke menteri? Menteri ada kan. Kalau menteri ada, dia bagi. Kalau menteri tak ada, tak ada kata jawab ni. Tapi menteri akan carilah jalan macam mana ni surau ni kan, jemaah kita punya, dan tolong cari. Tak apa, tak salah. Sama-sama mencari lah kita. Boleh meminta, boleh minta. Kita minta, saya tolong minta, tak salah. Macam saya dekat UKM, saya tak malu minta untuk UKM. Saya fakulti, saya kena cari 7 juta tuan-tuan. 7 juta setahun. Dulu 4 juta masa saya pegang, dapat 5 juta. Dia letakkan KPI jadi 6, dapat 6, ni 7 pula. Saya kalau boleh tak nak bagi duduk, tengok 7.5, habis aku tahun depan. Naik lagi lah jawabnya. Tapi nak bagi tahu, tak malu. Minta orang bagi dana untuk UKM, bagi beasiswa, bank rakyat bagi 500,000 untuk budak-budak susah. Datuk Rizalman bagi kepada fakulti 300,000 untuk baiki makmal. Tu tugas kita tuan-tuan. Untuk anak-anak kita juga. Tapi nak bagi tahu, semua tu untuk anak-anak bangsa kita, untuk orang awam. Boleh, tak ada masalah. Jangan masuk akaun peribadi. Itu jalan selamat. Tak boleh. Masuk dalam akaun masjid. Itu penting. Ni yang masalah sekarang ni. Risau juga tu, apa kita letak tabung kan pakai QR code. QR code kan. Kita ada tak surau kita? Ada. Korang cek. Sebab QR code pun ramai hot tipu tu ni. QR code masjid, dia letaknya QR code dia atas tu. Yang kena siapa? Saya kena dah RM1,000 dah tu. Kita masa tu tak tahu, main masuk ambil kad.
Kan dia dan dah jalan. Sibuk. Masjid tu nak minta duit apa benda dalam masa tu, kita pun tak tahu, dia duk celah. Lepas tu viral yang orang tukar dalam TikTok ke benda. Viral dia tukar, saya buka balik isi. Buka balik nama dia Jamaluddin apa dah. Habis. Innalillah, telefon dengan surau. Jamaluddin siapa? Dia tanya saya, siapa tu ustaz? Sahih. Aku dah kena. Saya pun beritahu kat game surau tu, saya kata, ni saya pakai ni dekat apa? Dia orang buat report polis, tapi nak bagi tahu tuan-tuan, orang ni jahat tuan-tuan. Dia buat kira masjid punya duit ke benda, semua dia sapunya. Dulu CCTV Putrajaya ni orang suka budak-budak datang main tabur masjid. Tak, pakai topik ledah. Peace lagi. Tak boleh buat apa. Duit masjid yang bagusnya CCTV tengok. Naik duit RM10 letak tepi. Naik RM1 letak tepi. RM1 dia masuk balik. Dia ambil duit merah je. Wah, sampur bapak. Tapi tuan-tuan, bila kita ada duit, bila kita cari rezeki yang halal, dia menghalang kita meminta-minta daripada orang. Minta pinjam, itu bukan Islam ajar. Kecuali kita perlu meminta untuk hutang, meminta untuk minta makan dan minum, Islam tak nak. Bahkan Nabi SAW sebut, di akhir hayat nanti, di pada masyar, orang yang suka minta-minta, di akhirat habis tasaqatat lughumihim, jatuh muka dia ni, habis daging-daging jatuh. Kenapa? Malu depan Allah kerana suka minta-minta masa kat dunia. Itu sebabnya tuan-tuan, bekerjalah selagi mampu. Tak apa, bila kita susah, kita cari jalan untuk berjimat cermat. Atur balik strategi macam mana nak gunakan duit. Semua orang ada gaji macam-macam kan. Gaji sikit, cara gaji sikit. Gaji banyak, cara gaji banyak. Tapi ingat, gaji banyak jangan sampai membazir, jangan sampai boros. Wala tusrifu. Jangan terlalu boros. Sebab bila kau boros, kau dah termasuk daripada orang yang melakukan kemungkaran. Na'udzubillah. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, 3 benda yang disebut oleh para ulama, kenapa kamu perlu mencari rezeki yang halal. Kerana 3 benda. Pertama, untuk memastikan kamu ini dapat melakukan dan melaksanakan tanggungjawab dalam Islam, tanggungjawab kamu sebagai seorang Muslim. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, dengan apa, rezeki yang halal itu kamu akan dapat akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat. Kaya dapat dunia, akhirat dunia pun kaya. Nombor 3, Allah jaga kamu daripada meminta-minta daripada orang. Inilah indahnya Islam apabila kamu mencari rezeki yang halal dan juga kamu mendapat pendapatan-pendapatan yang halal. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sebelum saya mengakhiri, ada soalan-soalan daripada rakan-rakan online. Menarik juga soalan-soalan dia. Assalamualaikum Ustaz. Ada tak hukum kita sunat kucing atau mandulkan kucing? Adakah ia dibolehkan kita mandulkan kucing? Dan apa hukum doktor yang berbuat demikian berbuat demikian? Menarik soalan ni. Bekerja sebagai doktor veterina, mandulkan kucing, boleh tak boleh? Hukum memandulkan kucing tanpa sebarang sebab, hukumnya haram. Kerana kita menzalimi binatang tersebut tanpa sebab. Ambil kucing, doktor, saya nak mandulkan dia. Sebab apa? Saja. Tak boleh. Tanpa sebab. Bunuh binatang tanpa sebab, haram. Tak boleh. Kerana apa? Membawa kepada kezaliman binatang. Tapi kalau bersebab, ia dibenarkan. Seperti mana disebut di dalam fatwa Majma' Fiqh Al-Kuwaitiyah dan Majma' Fiqh Al-Islami, dia menjelaskan bahawa tidak salah kita memandulkan haiwan sebagaimana berlaku di zaman Nabi. Mereka memandulkan kuda untuk perang. Kuda untuk perang. Sebab apa? Kuda kalau tak dimandulkan, nampak kuda betina, dia kacau je. Orang nak pergi perang, dia pusing ke kanan tak perang jawabnya, ataupun dia meronta, jadi masalah. Jadi dibenarkan untuk kasih, dia panggil kasih, dibenarkan. Doktor yang berbuat demikian juga dibenarkan dan mendapat pahala kerana mempermudahkan urusan
umat Islam. Tambah-tambah kita dekat Putrajaya ni tuan-tuan. Kita bela kucing kan. Kucing ni sekarang ni orang suka bela. Bagus. Bela kucing bagus, tetapi kau kena kawal kucing. Pertama, kawal tahi dia. Jangan dia berak merata-rata. Nombor 2, jangan dia tidur atas kereta orang. Orang beli kereta mahal-mahal X70. Kucing kita tidur, elok cala kucing kita saja. Cap jari kucing kita je. Kalau ikutkan hukum, tuan kucing kena bayar ganti rugi terhadap cala-cala kucing yang kita buat. Kucing kita buat. Itu nombor 2. Yang ketiga, elak daripada dia kencing. Itu pun tak boleh juga. Kucing kecil-kecil macam tu pun dia akan merosak, dia kencing dekat kasut kawan kita, rumah jiran. Tu pun tak boleh. Jadi nak elak tu kena mandul dengan dia. Maka dibenarkan atas sebab yang telah dibenarkan oleh syarak. Assalamualaikum Ustaz, apakah harus saya buat sekiranya bos saya bagi saya duit untuk belanja makan, tapi setelah saya ambil duit itu, dia pun cakap bahawa duit itu hasil dia menang loteri? Kalau dia ambil duit, dia tak tahu yang bagi itu menang loteri, tapi dia tak bagi tahu, dia bagi je. Orang ni pun gunalah sampai beberapa tahun baru dia tahu, contoh. Maka apa yang dah dia buat makan dan sebagainya, tidak ada masalah. Afallahu amma salah. Sebab dia buat dalam keadaan jahil dan dia pun tak tahu. Cuma sekarang ni kalau ikut dengan soalan, dia dapat duit itu, bos pula bagi tahu, ni semalam saya menang loteri. Kita kongsi-kongsi rezeki. Kalau itu macam tak boleh bagi balik. Sorry bos, kalau menang loteri saya tak boleh terima untuk makan-makan. Sebab kita orang Islam tak boleh makan benda yang haram. Oh ya kah? Dia pun tukar. Dia bagi duit gaji. Ini duit gaji saya. Boleh tak ambil? Boleh tak? Boleh. Sebab dia kata ni duit gaji dia. Tadi duit loteri, letak tepi. Tapi ustaz, duit yang sama. Duit yang sama. Duit tu memang duit dia, tapi dia bagi daripada duit gaji. Okey lah, tak ada masalah. Cuma satu benda yang kena ingat tuan-tuan, ada orang ingat bahawa orang bukan Islam, bila dia bagi duit untuk ibadat, kita tak boleh terima. Tuan-tuan kena faham, banyak berlaku bila sampai musim haji. Baru ni ada orang Johor, driver kepada seorang datuk, orang kaya, toke besar di Johor, saya tak mau sebut nama. Dia dapat pergi haji. Dia pun bagi tahulah dekat datuk ni, Tok, saya dapat pergi haji, nama naik tabung haji, dia dengan isteri. Masa bawa kereta ni, datuk ni pun tanya, banyak bagus bila buat haji kita akan jadi baik kan? Dia kata gitu. Ya, kita dapat masuk syurga. Driver cakap, oh bagus. You kalau pergi sana jangan lupa doa sama saya, bagi bisnes lagi naik. Oh, saya mesti doa punya. Bos saya mesti bagi doa bagi naik. Itu bisnes bagi naik. Oh, dia suka. Esok you jumpa saya tau. Saya nak nak bagi sikit sama you hadiah lah. Guna-guna untuk sana. Cuma dia tanya, semua hotel sudah ada kah? Oh, sudah. Tabung haji sudah letak. Wah, banyak bagus so, dekat dengan masjid kan? Oh, taklah juga. Lebih kurang 700 meter. 700 meter ni boleh tahan jauh juga. Dia nasib lah kena dekat atau jauh. Tapi dia ni dapat 700 meter. Allah, macam mana yang 700 meter banyak jauh. Macam mana you mau semayang, mau balik semua? Tak apalah, yang penting sudah sampai, murah, 13,000 saja. Oh, dia pun bebas tak cakap. Boleh bos dia cakap apa, senyap. Esok bos dia bagi envelope hadiah. You gunalah ini duit untuk keselesaan. Oh, ni balik dia pun buka dekat rumah dengan bini dia. Buka tuan-tuan, RM200,000. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Kita dapat RM200,000 melompat atas meja. Dia ni orang baik. Tengok, orang baik. Punya gembira dia, gembira dapat 200,000, dia pergi telefon je bos dia. Datuk,
Datuk lah, you salah tulis lah 20,000 ke 200,000? Memang saya bagi 200,000. Saya sudah tanya kawan saya, kawan dia lah, kawan Datuk tu, saya tak tahu siapa. Dia kata sudah tanya, kalau nak duduk dekat, package mesti 100,000. Jadi saya bagi you 100,000 lah. You pergilah cari seorang, you punya 100, isteri you 100, duduk yang dekat, I bagi duit sama you. Dia pun dah susah hati. Dia pun telefon saya, dia kata, Ustaz, saya confused ni. Ni yang bagi ni orang bukan Islam, Ustaz. Adakah saya akan dapat haji yang mabrur kalau guna duit ni? Tuan-tuan, boleh kita guna. Nak dapat haji mabrur, kita tu kena buat betul-betul. Duit ni orang bagi. Bila orang tu bagi, kita tahu dia tu bisnes dia buat pasir contoh, dia buat bangunan sekolah dan sebagainya. Kita ambil duit dia 200,000, boleh. Ambil package macam mana dia suruh. Dia pun ambil package. Dia dapat yang 80,000 lebih. So ada lebihan pula. Dia pergi hantar ke bos dia. Datuk dia kata apa? You banyak baik lah, ambil lah. Berapa tinggal? Ada baki? Ada baki lebih kurang RM12,000. Dia 12, isteri 12. Ambil, guna untuk belanja. Dia bagi lagi cash seorang 10,000. Dah tak pasal-pasal, bertambah lagi duit dia. Tu yang dia pergi Mekah tu, dia balik-balik, dia belikan, ni pack outdoor ni, dia belikan jubah untuk bos dia. Temenung bos dia nak pakai. Nak pakai kat mana? Pakai jubah tu. Tapi tuan-tuan puan, adakah boleh dia menerima? Boleh. Sebab apa? Walaupun orang daripada orang bukan Islam, tapi kadang-kadang tuan-tuan, itu cara kita nak ajak dia, tarik dia untuk menerima Islam. Ini dipanggil berdakwah secara hal. Macam mana kamu berinteraksi kan? Lama-lama insya-Allah satu hari Allah akan buka pintu hidayah. Macam contoh, ada seorang dekat rumah saya lah. Saya pernah cerita dekat masjid Putrajaya juga. Sebab duit dia dapat Putrajaya. Kan ada kedai hardware, jual barang-barang hardware. Saya nak pergi tu, setiap nak beli pipe rosak. Bila lalu saya pakai jubah, dia kata, Ustaz, mana mau pergi? Nak pergi masjid. Malam ni ada kuliah. Wah, bagus. Dia kata, saya pun bagi RM50. Bila bagi RM50, saya kata, apa ni duit? Dia kata, tolong masuk dalam tabung masjid. Tu dia bagi dalam tabung. Masa tu dia bukan Islam, tapi alhamdulillah hari ni tuan-tuan, dia telah pun menganut agama Islam. Pada tahun 2019 dia masuk Islam. Tuan-tuan, tu nak bagi tahu rezeki Allah Taala. Semoga Allah Taala merahmati tuan-tuan dan puan, dan kita carilah rezeki yang halal. Belajar macam mana nak tahu halal haram, tuan-tuan kena belajar. Saya nak cerita banyak tentang halal tak boleh, sebab tuan-tuan kena belajar. Tuan-tuan nak melabur, kena tahu halal haram pelaburan. Apa yang bank negara lulus tak lulus, SC lulus tak lulus. Tuan-tuan nak tahu produk-produk halal haram, tuan-tuan kena datang kuliah-kuliah saya halal haram tu, dekat SPA, dekat Muhajirin. Belajar. Bila tak tahu, tanya. Nombor 3, tuan-tuan selalu kena membaca. Tuan-tuan sendiri pun kena banyak membaca. Banyakkan membaca. InsyaAllah, kalau tak faham, tanya ustaz-ustaz. InsyaAllah tuan-tuan akan berjaya dunia dan akhirat. Kita jangan hanya mengharap orang bagi kat kita, tapi kita kena fikir apa yang kita boleh bagi kepada anak-anak bangsa kita, insyaAllah. Doakan yang terbaik, semoga Allah merahmati kita. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujib ad-da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jazakumullah khairan katsiran. Ucapkan kepada berbahagia Profesor Maria Datuk Dr. Izhar Arif di atas kuliah materi yang telah disampaikan sebentar tadi. Moga-moga dapat kita ambil pengajaran dan manfaat di atas isi kuliah berkenaan dengan halal dan juga kepatuhan untuk kita mencari perkara-perkara dan makanan yang halal khususnya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, sebelum menutup majlis pada malam ini, sekali lagi dari pihak urusan Surau Flora Rosa, Tuan Pengurusi Surau, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih pertamanya kepada berbahagia Profesor Maria Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif di atas kesudian Datuk untuk hadir di surau kami pada malam ini, jemputan khususnya untuk program sambutan 1 tahun Surau Flora Rosa, yang mana pada malam ini menutup tirai kita sudah menghadiri di hujung. Bagi
bagi 3 program utama yang telah diadakan bermula daripada Rabu yang lepas dan ditutupi dengan program pada malam ini. Alhamdulillah, dan juga dengan sambutan yang sangat memberangsangkan, terutama daripada jemaah dari residensi Pulau Rosa sendiri, di atas sokongan tuan-tuan dan puan dari segi pengimarahan dapat hadir, dan juga dari segi sokongan kewangan, khususnya ada yang menyumbang dari segi wang ringgit, ada yang menyumbang dari segi makanan, ada yang menyumbang dari segi pelbagai lagi. Dan juga pada malam ini juga ada jemaah yang telah menyumbang lauk dan berbentuk ikan, yang mana jemaah daripada bermula daripada pagi tadi telah bergotong royong untuk memasak kari ikan untuk jamuan pada malam ini. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama menikmati ikan jenahah Ustaz. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama menikmati selepas daripada solat Isyak sebentar lagi, insyaAllah. Dan juga harapan kami daripada barisan pengurusan surau pengurusan, semoga pengimarahan ini akan terus berkekalan dengan pengimarahan dari segi